Assalamualaikum. Okey, untuk tajuk ini adalah Principle and Application of Proximity Sensor. Okey, chapter number 9 ya. Okey, konten dia adalah merangkumi inductive sensor, capacitive sensor, optical sensor and magnetic field sensor. Okey, fungsi dan jenis sensor ataupun penderia. Okey. Okey, pengenalan. Okey, penderia atau sensor merupakan alat yang menukar satu bentuk tenaga atau isyarat kepada satu bentuk tenaga atau isyarat yang lain. Okey. Contohnya menukar dari tenaga atau isyarat suhu kepada tenaga elektrik. Okey, antara jenis-jenis penderia yang biasa digunakan terdiri daripada jenis cahaya, suhu, tekanan dan bunyi. Okey, pengenalannya. Okey, definisi penderia ataupun sensor definition. Okey. Penderia merupakan gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan untuk mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data keluaran atau output dalam bentuk digital atau analog. Okey. Contohnya macam LN35 ni sejenis IC ya. Sejenis IC yang menukarkan sejenis IC yang ada kaitan tentang suhu. Okey, sensor suhu. Okey. Okey, transducer. Okey. Dia adalah transducer. Transducer tu dalam bentuk IC. Okey. So katakanlah masukkan dia suhu 100 darjah. Lepas tu dia masuk ke transducer ni, lepas tu keluaran dia akan beri keluaran dalam bentuk tenaga volt, dalam voltan. Okey. So kat sini dia tulis 5 volt. Okey. So keluaran kat situlah. Okey, keperluan penderia ataupun fungsi penderia, penggunaan sensor dalam sektor industri. Okey, maklum balas pada penyempurnaan tugas atau proses kerja, contohnya mengisi air, status maklumat pada proses yang dijalankan, contohnya suhu semasa proses berjalan, pemeriksaan dan pengukuran data, contohnya mengira bilangan produk. Okey. So ni adalah fungsi-fungsi sensor. Okey. Okey, jenis-jenis sensor ataupun jenis-jenis penderia. Iaitu kita boleh bahagikan kepada analog atau digital. Okey. Ataupun kita boleh bahagikan penderia yang jenis boleh sentuh, okey, disentuh, sesentuh ataupun tidak bersentuhan. Okey. So jenis nombor 1 penderia digital dengan penderia analog. Okey. Terdapat dua tahap sahaja, iaitu sama ada dihidupkan on atau dipadamkan off. Okey, kesan present ataupun mengesan non present object. Okey. So contohnya adalah, contoh aplikasi adalah mengira pengkod putaran, rotary encoder. Okey, contoh ni adalah contoh aplikasi lah ya. Okey, penderia digital ni
dia bagi sama ada on atau off, sama ada atau tak ada. Itu je, digital. Okey. So macam digital lah, on atau off. Kalau off tu kosong, kalau on tu 1 lah. Okey. So okey, penderia jenis jenis seterusnya adalah penderia analog. Okey, dia mengesan keadaan fizikal yang berubah-ubah seperti suhu. Okey, memberi bacaan berterusan, biasanya linear, sama ada berbentuk voltage ataupun arus. Okey. So penderia analog pula dia jenis satu keadaan yang berubah-ubah. Contohnya macam yang ni lah, suhu. Okey. Contohnya pada waktu ni suhu lain, pada waktu tu suhu lain. So dia bukan penderianya bukanlah jenis ada atau tak ada, tapi dia berubah-ubah. Itu analog. Okey. Okey, jenis nombor 2. Okey, jenis nombor 2 dibahagikan kepada penderia sentuh ataupun penderia tak sentuh. Okey. So penderia sentuh adalah terdapat hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang diukur atau dikesan. Juga dikenali sebagai mechanical sensor. Okey. So ni contohnya lah. Ni contoh limit switch. Limit switch, jika ada benda yang tersentuh ni, dia macam tertekan benda ni dan dia akan on. Okey, dia akan on. Kemudian penderia tak sentuh. Okey, tidak terdapat hubungan fizikal antara penderia bahan yang diukur atau dikesan. Juga dikenali sebagai proximity sensor. So yang ni penderia yang tak bersentuhan lah. So dia tak sentuh pun. Target tu tak sentuh pun yang ni. Okey. Sensor ni. Okey. Okey, kita lihat kelebihan dan kekurangan penderia sentuh. Okey, penderia sentuh, kelebihan dia adalah boleh beroperasi pada persekitaran yang lasak dan teruk, mampu menampung beban arus yang tinggi mencapai 15 ampere. Okey, ini adalah kelebihan dia. Kekurangan dia adalah mekanikal cepat lusuh dan rosak disebabkan beban kerja. Okey, saiz yang besar diperlukan, memerlukan sentuhan dengan produk. So ni kekurangan dia. Okey. So dia cepat haus, dia cepat lusuh atau rosak atau haus. Dan lagi satu dia punya ni jenis saiz dia akan besar sikit dan dia memerlukan sentuhan dengan target yang nak dikesan tersebut. Okey, target ataupun produk. Okey, kelebihan dan kekurangan penderia tak sentuh. Okey, kelebihan dia tidak beroperasi secara mekanikal dan lebih boleh dipercayai, lebih cepat, kurang gagal berbanding mechanical sensor. Lepas tu julat penderiaan ataupun pengesanan yang jauh, pensuisan berkelajuan tinggi dan boleh mengesan benda kecil. Okey, itu kelebihan dia. Okey, kekurangan dia tidak boleh digunakan pada produk yang sensitif cahaya. Okey. Okey, kita lihat pada sensor tak sentuh yang pertama iaitu inductive proximity sensor. Okey. So ni adalah bentuk fizikal. Okey, bentuk fizikal inductive sensor. Okey. Dan ni adalah simbol inductive sensor.
Okey. Okey, dan ini juga adalah simbol inductive sensor. Okey. Okey, ini pengenalan. Okey, ini adalah pengenalan tentang inductive proximity sensor. Okey, sensor induktif adalah sensor jarak elektronik yang mengesan objek logam, okey, tanpa menyentuhnya. Okey, sensor ini terdiri daripada gelung induksi. Okey. So sensor ni dia dapat mengesan objek logam, objek logam. Okey, objek logam sahaja tanpa menyentuh lah. Okey, dia kamu kena ingat balik kalau induktif ni bermaksud sebelum ni kita ada belajar induktor kan. So induktor tu dia dalam bentuk seperti gegelung. So dia dalam bentuk gegelung macam ni lah. Okey. Okey, dia dalam bentuk gegelung seperti ni. So dalam dia dalam bentuk gegelung. Okey, sebab tu dia boleh kesan objek logam. Sebab tu dia boleh kesan objek logam. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, operasi sensor. Okey, prinsip operasi induktif sensor adalah berdasarkan kepada gegelung dan pengayun yang mencipta medan elektromagnet dalam persekitaran penutupan permukaan penderiaan. Okey, jarak operasi sensor bergantung kepada bentuk penggerak dan saiz dan dengan ketat dikaitkan dengan sifat material. Okey, material. Okey. So operasi dia dalam bentuk gegelung seperti yang saya kata tu, dia bentuk gegelung. So dia akan mengesan, dia akan cipta medan elektromagnet. Okey, gegelung tu akan menghasilkan medan elektromagnet dan dia akan dapat kesan objek ataupun target tersebut berdasarkan respon pada elektromagnetik pada target tersebut. Okey. Okey, fungsi sensor induktif sensor ini. Okey, fungsi induktif sensor ini adalah sensor ini digunakan untuk mengesan jarak berobjek logam yang mendekatinya untuk bertindak sebagai switch. Okey, sensor akan mengesan apabila logam akan mendekatinya dengan jarak maksimum 6 mm ataupun 5 mm. Okey, sensor ini juga digunakan untuk tujuan sebagai pembilang. Okey, counter. Okey, ini fungsi dia lah. So sensor ni akan mengesan jarak objek logam yang berdekatan dengan sensor tersebut. Okey. So sensor akan mengesan logam dalam jarak 6 hingga 5 meter. Okey. So kadang-kadang sensor ni juga digunakan sebagai counter. So bila masuk bila dia dapat kesan satu, dia akan kira lah 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Okey, ini adalah dia punya construction sensor tersebut. So yang ni adalah sensor tersebut. Okey. So ni adalah yang saya kata tu, ada gelungan gegelung. Okey. So gegelung ni yang akan jadi akan menghasilkan medan magnet lah kat sini. Ni medan magnet lah. Okey. Ni medan magnet. Okey. So ni kat sini tulis ni coil. Lepas tu ni shell coil. Ni shell coil. Lepas tu ni copper ring. Okay, lepas tu dia housing. Okay, ni housing. Okay. So ni adalah target. So target ni berdekatan dengan ni, baru dia akan dapat kesan lah. Okay.
Okey, ni adalah dia punya construction dalam bentuk di dalam lah, di dalam um, uh, inductive sensor. Okey, so dia punya yang ni yang tadi tu coil. Okey, coil. Okey, lepas tu ni adalah dia punya IC. Okey, IC, lepas tu ni LED. So kalau ada objek, ni objek kat sini. Kalau ada objek yang berdekatan dengan ni, LED ni akan menyala dan dia akan bagi signal melalui sinilah dan terus ke controller. Okey. Okey, ni gambar construction inductive sensor. Ni dalam bentuk block diagram. Okey. So ni coil, so ni oscillator. Okey, kemudian ni adalah comparator. Kan ni adalah final signal lah dan ni akan terus pergi ke controller. Okey. Ataupun boleh kita lihat kat bawah ni oscillator. Lepas tu ni evaluation unit, ni amplifier. Okey. Okey, inductive proximity sensor are the eddy current kill oscillator ECKO type. This type of sensor contain 4 basic element as shown at above. So ada 4 basic element iaitu coil, oscillator, trigger circuit, lepas tu output switching device. Okay. Okay, the oscillator create a radio frequency that is emitted from the coil away from the face of the sensor. If a metal plate enter the radiated field, eddy current circulate within the metal. So ni adalah target, ni ada sensor tu. So bila sensor tu bila sensor tu dekat, dia akan bila target tu dekat, sensor tu akan dapat detect lah. The oscillator require energy to maintain the eddy current in the metal plate. As the plate approach the sensor, the eddy current increase and cause a greater load on the oscillator. Okay, the oscillator stop when the load become too greater. Okay, the trigger circuit sense when the oscillator stop. Then changes the state of the switching device. A transmitter in DC sensor, a tracer in AC sensor to control the load. Okay, sensor inductive sensor tu akan menghasilkan oscillator. Okay, apabila plate tu mendekati, okay, apabila plate tu ataupun target tu mendekati sensor, so eddy current akan bertambah dan akan menyebabkan load pada oscillator tu akan bertambah. Okay, jadi oscillator tu akan stop. Ni oscillator ni, okay, akan stop when the load become too great. Okay. Then the trigger circuit sense the oscillator. The trigger circuit sense when the oscillator stop. Okay. Jadi bila oscillator bila ada target tu, dia akan trigger. Okay. Kemudian oscillator tu akan stop. So bila dia stop daripada off, dia akan jadi on. So di sini barulah inductive proximity sensor tu akan dapat detect. Okay. Ferromagnetic metal.
Okay, when the object approach the magnetic field created by the coil inductor, the current will flow in the object. The alternating electromagnetic field created by the coil induce eddy current in target. This resulting current flow set up a new magnetic field that opposite this resulting current flow set up a new magnetic field that oppose the original magnetic field. This will change the inductance of the coil in the inductive sensor. Okay, the change in the inductance is evaluated by the evaluation unit and converting to a switch signal output. Okay, untuk inductive proximity sensor tu, apabila objek mendekati tu, so akan terhasillah medan magnet. Okay, disebabkan ada coil di situ. Okay, coil di situ yang akan menghasilkan medan magnet, dan bila objek approach dia akan lagi besar medan magnet tersebut. Okay, so secara tak langsung current akan flow pada circuit di dalam sensor tersebut. Okay, kemudian okay, kita lihat kat sini the change of inductance. Okay, sebarang perubahan pada inductance akan dinilai, dia akan evaluated dalam evaluation unit. So ada yang tadi tu gambar evaluation unit, lepas tu dia akan convert ke signal, switching signal. Lepas tu dia akan switching signal ni adalah output lah, kemudian output tu akan hantar ke controller. Eddy current. Okay, eddy current also called Foucault current. Electric current induced within the conductor by a changing magnetic field in the conductor. So this circulating eddy of current has inductance and thus the induced magnetic field. Okay, sensor yang kedua adalah capacitive proximity sensor. Okay, yang ni adalah physical bentuk sensor tersebut. Okay, so yang ni target di depan ni. Okay, ni target. Okay, lepas tu ni adalah bentuk block diagram di dalam sensor ni. Okay, dalam sensor ni ada oscillator, 3 circuit, output switching device. Okay, ni dia punya block diagram. Okay, kat sini kita lihat capacitive sensor acts similar to a simple capacitor. So dia macam capacitor. Dia macam capacitor, dia bertindak ataupun proses dia seperti capacitor. Sama juga macam yang tadi tu. Yang tadi tu ada induktif. Dia punya operasi dia seperti induktor juga. Okay. Kita lihat di sini a metal plate in the end of the sensor is electrically connected to the oscillator. Okay, metal plate ni metal plate. Okay, ni metal plate, dia ada sambungan dengan oscillator. Okay, the object to be sensed act as a second plate. Okay, objek yang nak dikesan bertindak seperti plate yang kedua. So ingat balik kapasitor dia ada dua plate kan. Okay, macam ni. Ni plate utama,
dan kemudian ni plate kedua. Okey, ini kapasitor. Okey, lepas tu dia kata sini, when power is applied to the sensor, the oscillator sense the external capacitance between the target and the internal sensor plate. Okay, this form a part of a feedback capacitance in the oscillator circuit. So bila ada power, okay, bila ada power pada sensor ni, oscillator tu akan kesan di antara external, okay, external capacitance dua target ni di tengah-tengah ni, okay, dia akan kesan dan akan hantar ke dia akan hantar feedback pada trigger circuit. Okey. Okey. Jadi sama macam kapasitor ni, dia ada dua plate. So bila dia ada kat sini, dia ada orang kata ni dipanggil jarak antara dua plate lah. Okey, jarak antara dua plate. Okey, D yang dulu kamu belajar D tu kan, jarak antara dua plate. So bila dia dapat kesan, dia akan hantar isyarat kat sini. Okey, apabila ada plate target di situ. Okey, slide seterusnya. So ni capacitive sensor. Okey, dia ni jika tak ada target, bila ada target, dia oscillator tu, dia punya oscillator tu akan, waveform oscillator tu akan lagi tinggi. Bila tak ada target, dia akan hilang. Dia akan straight mendatang. Okey. So kat sini they are designed to detect both metal and non-metallic target. So capacity sensor ni dia boleh detect metal dan non-metal. Okay. Okay, they ideal suit for liquid level control and for sensing powdered or granulated material. So dia boleh detect metal dan non-metal target. Jadi dia secara tak langsung dia boleh detect water level. Okay, dia boleh digunakan untuk aplikasi water level ataupun boleh detect tepung ataupun bentuk bijirin lah material. Okay, capacitive sensor detect target in the opposite manner as inductive sensor. As a target approach the capacitive sensor, the oscillation increase until they reach a threshold level and active switching device. So capacitive sensor ni dia berbeza daripada inductive sensor. Dia akan, bila ada target, bila tak ada target, dia akan, oscillator tu akan mendatar macam ni. Bila ada target, barulah dia akan membesar macam ni. Waveform dia akan membesar seperti ini. Okay, oscillator tu, waveform oscillator akan membesar seperti ini. Okay. Okay, kemudian kita lihat sensor nombor 2, optical sensor. Okay, optical sensor ni bentuk physical optical sensor. Okay, use a light source emitter to detect the absence or presence of an object. Detection occur if the light beam is interrupted or reflected by object being sensed. Okay, usually operate with infrared or red light because the LED photodiode and phototransistor are at their most efficient in this frequency range. Okey, kalau optical sensor ni, okey, dia menggunakan light source ataupun emitter untuk mengesan
kehadiran ataupun ketiadaan sesuatu objek lah. Okay. So light beam tu akan terganggu ataupun akan dipantulkan jika ada objek yang melepasi ataupun berdekatan dengan sensor tersebut. Okay. Selalu digunakan infrared lah. Lampu cahaya yang digunakan adalah cahaya infrared ataupun red light. Okay, sebab dia lebih efisien lah untuk frekuensi tersebut. Okay. Okey, ni ada dia punya simbol untuk optical sensor. Simbol optical sensor. Okey, functional principle. Consists a light transmitter LED, a light receiver, photodiode or phototransistor, and electronic evaluation unit and output stage. The transmitter radiant light flash, and the evaluation unit evaluate the intensity of the received light signal. Okey, ni fungsi prinsipalnya fungsi transmitter tu dia mempunyai transmitter. Prinsipalnya fungsi optical sensor tu dia mempunyai transmitter dan dia ada receiver. Okey. So daripada ni dia dapat kesan, dia akan hantar ke evaluation unit dan terus kepada output. Okey. Okey, ni dia punya tu transmitter, ni adalah dia punya receiver. So ni objek yang akan dikesan. So jika ada kena objek ni dia akan pantul. Okey. So dia akan bagi signal pada evaluation unit lah. Okey. Dan terus kepada output. Okey, ada beberapa jenis operasi untuk optical sensor, iaitu kat sini dia nyatakan 3 operasi, iaitu operasi yang pertama adalah direct detection, yang kedua adalah true beam, yang ketiga adalah retroreflective. Okey, kalau operasi jenis direct detection, dia punya transmitter dan receiver tu dia di tempat yang sama. Okey, optical sensor ni kadang-kadang kita boleh asingkan dia punya transmitter dan receiver. Tapi kalau diletakkan pada tempat yang sama, dia adalah jenis operasi direct detection. Okey, diletakkan pada sama. Lepas tu ni ada objek. Jika ada objek, barulah dia akan dapat pantulkan. Transmitter tu akan hantar, lepas tu dia akan pantul, receiver akan terima. Okey. Kemudian jenis true beam. True beam dia punya transmitter dengan receiver tu diletakkan bertentangan seperti ini. Ya. Bukan di tempat yang sama, tapi bertentangan seperti ini. Jika ada objek, transmitter ni akan pancar, akan tersekat oleh objek ni dan receiver tak akan terima signal. Jadi bermakna dia akan, sensor tu akan dapat kesan lah ada kehadiran objek kat sini. Kemudian jenis operasi yang ketiga adalah retroreflective. Okay, retroreflective ni dia letakkan satu bentuk macam cermin kat belakang ni. Okay, cermin kat belakang ni. Okay. So transmitter dan receiver tu tempat yang sama. Jadi kalau ada objek kat sini, dia akan dapat kesan lah. Transmitter tu akan kena objek ni, lepas tu dia akan pantul, dia akan dapat kesan sebab jarak dia dah dekat. Kalau tak ada objek, dia akan kena kat sini, kemudian dia akan pantul ke sini. So dia akan dapat kesan sebab jarak tu dah jauh daripada yang asal, jauh daripada jika ada objek kat sini. Okey. Okey, sensor yang ketiga, yang last sekali adalah magnetic field sensor. So ni bentuk dia. So ni adalah simbol. Okey, ni adalah simbol. So magnetic field sensor react to magnetic field of permanent or electromagnet.
Okey. Okey, slide yang terakhir. Slide yang terakhir ni seperti yang kita akan melihat yang slide sebelum ni adalah tentang magnetic sensor. So magnetic sensor ni dia ada dia akan dapat detect sekiranya objek tersebut seperti logam ataupun metal, okey, benda-benda yang boleh menyebabkan magnet terkesan dengan benda tersebut. Jadi bila logam ke apa ke, logam atau metal, bila kena magnet dia akan tertarik lah. Jadi di situ sensor ni berfungsi. Okey. Okey, ni adalah slide yang terakhir. Jika ada apa-apa soalan kamu boleh tanya pada saya. Saya rasa itu saja setakat ini. Assalamualaikum.